Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pagi ini kita sambung lagi tadabbur kita, masih lagi surah Hud, iaitu ayat yang ke-25 ke surat 224. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaykum 'adzaba yawmin 'alim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Setelah Allah SWT cerita kepada kita dua pihak, itu pihak yang beriman, yang dikira sebagai orang yang mendengar dan orang yang melihat, dan satu lagi pihak yang kafir, itu orang yang buta lagi pekak. Kenapa? Kerana tidak mahu mendengar wahyu yang disampaikan kepada mereka dan tidak mahu melihat bukti kebesaran Allah SWT. Maka Allah SWT cerita kepada kita kisah dakwah orang Nabi yang penuh dengan istiqamah. Kenapa? Kerana mereka ni menghadapi tentangan yang hebat daripada umat masing-masing, dari kaum mereka masing-masing, dan ini sebenarnya sebagai semangat kepada Nabi. Kerana daripada awal surah lagi, sampailah kepada ayat 23, Allah SWT daripada ayat yang pertama sampailah kepada ayat 23 ni, Allah SWT cerita kepada kita usul-usul ataupun prinsip-prinsip yang mesti Nabi SAW faham. Kerana Nabi sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, Nabi kena bawa agama ni, dakwahkan manusia kepada agama ni, dan Nabi akan menghadapi cabaran-cabaran. Jadi daripada ayat 1 sampai 24 tu ataupun 23 tu penuh dengan kaedah-kaedah sebagai panduan kepada Nabi SAW, dan untuk menguatkan semangat Nabi dan juga untuk memberi peringatan kepada orang yang menentang Nabi ni, maka Allah SWT bawakan kepada kita dan cerita Nabi-Nabi, cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Musa. Cuma tengah-tengah tu ada cerita Nabi Ibrahim. Cuma cerita Nabi Ibrahim ni dia tidak dalam konteks Nabi Ibrahim berdakwah. Jadi cerita yang pertama ni Allah Ta'ala mulakan, iaitu Nabi Nuh AS. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya kami telah utuskan, yakni dengan membawa risalah Nabi Nuh itu kepada kaumnya. Maka Nabi Nuh berkata,
aku ini kepada kamu adalah Nadhirun Mubin. Aku ini adalah orang yang memberi peringatan yang nyata. Maksud memberi peringatan yang nyata ni, iaitu orang Arab dulu bila dia nak memberi amaran, nak memberitahu ada ancaman, maka mereka akan pecah baju mereka dan mereka akan kibarkan baju tadi untuk memberitahu bahawa mereka perlukan kepada pertolongan, memberi ancaman. Mana pecah baju tu. Jadi orang nampak ni bersungguh nak minta tolong, nak beri amaran, nak beritahu ada satu benda yang berlaku. Jadi Nadhirun Mubin ni, itu dari segi lurah dia, dari segi bahasa dia, iaitu bila nak beri amaran, orang-orang dulu dia akan pecah baju, akan kibarkan baju dia. Maksud di sini, aku kepada kamu ni seorang yang memberi amaran yang nyata, mana dengan hujah-hujah, dengan bukti-bukti yang jelas. Maknanya aku akan terangkan kepada kamu satu persatu, sehingga tidak akan ada lagi sebarang syubhat yang boleh yang boleh menjadi halangan kepada kamu untuk beriman kepada Allah SWT. Ini lakum Nadhirun Mubin ni maksud kepada pengutusan. Jadi aku diutus untuk memberi ancaman yang nyata kepada kamu. Allah ta'budu illallah. Kandungan ancaman tadi, itu kamu tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Mana amaran, jangan kamu sembah selain daripada Allah. Hanya saja kamu sembah Allah Ta'ala saja. Itu kandungan kepada kerasulan dan benda yang Nabi perlu memberi tahu. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Ini akibat tidak menerima ajaran tauhid. Ini ancaman yang diberikan. Jadi nazir tentang azab yang berat pada hari yang menyakitkan, azab yang berat, azab yaumin alim, azab yang menyakitkan pada harinya itu, pada hari akhirat. Jadi Allah ta'budu illallah itu adalah kandungnya arsalna tadi. Walaqad arsalna, kami utuskan Nuh itu kepada kaum dia untuk membawa ajaran tauhid. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim, itu akibat kerana meninggalkan tauhid. Tetapi kaum dia ingkar. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih, maka berkatalah pemuka-pemuka ataupun orang-orang hebat daripada kaumnya, ma naraka illa basharam mislana, kami tidak lihat engkau melainkan manusia seperti kami. Maknanya pergi makan minum, pergi ke kedai, berkahwin, beranak macam kami juga. Mana kami tidak terima kamu sebagai rasul. Sebab pada tanggapan mereka, kalau nak rasul ni dia mesti malaikat. Itu orang panggil alasan mereka ataupun kebodohan mereka. Kebodohan mereka kerana tidak berfikir rasul itu adalah utusan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menetapkan rasul dia tu kepada manusia sebagai malaikat. Allah Ta'ala pilih manusia juga. Jadi mereka tak terima, kerana alasan dia Nabi itu manusia seperti kita juga. Kebodohan yang kedua, wa ma naraka taba'aka illa allazina hum araziluna badiya ra'yi, dan kami tidak nampak orang yang mengikuti engkau itu melainkan orang-orang itu adalah orang-orang yang hina dari kalangan kami. Mana hak ikut kamu tu bukan orang cerdik pun. Itu kebodohan mereka yang pertama. Mereka menganggap orang ikut Nabi ni, oleh kerana mereka tu orang dhaif, orang miskin, orang yang lemah, mereka kata itu adalah orang-orang yang hina, kelas bawah, bukan kelas elit. Badiya ra'yi, maknanya yang tidak berfikir, yang tidak menyiasat benda sebenar hak kamu bawa ni, mereka pakai turut saja. Itu dakwaan ataupun kebodohan orang-orang kafir yang engkar, yang menentang Nabi Nuh.
Kebodohan yang ketiga, wa ma nara lakum alaina min fadl. Mereka tu kata, kami tidak melihat kamu tu ada kelebihan atas kami. Maknanya apa pasal Tuhan pilih kamu? Sepatutnya Tuhan pilih kami lah. Jadi apa lebihnya kamu tu sehingga Tuhan pilih kamu, tidak pilih kami? Jadi kami ni lebih utama lagi daripada kamu. Ini kebodohan mereka yang pertama. Mereka ukur, kalau nak jadi Nabi ni kenalah orang kaya, orang yang ada harta. Kita ada harta, kita pemimpin. Kamu bukan pemimpin pun sebelum pada ni, kamu bukan kaya. Jadi mereka menganggap mereka tu wajar menjadi Nabi, dan Nuh itu tidak wajar. Kebodohan yang keempat, bal nazunnukum kadzibin, bahkan kami menyangka kamu adalah orang berdusta. Jadi mereka menuduh Nabi yang memberi peringatan tentang tauhid, tentang hanya sembah Allah Ta'ala. Jadi mereka kata itu kebodohan. Itu sebenarnya kebodohan mereka sendiri. Maka Nabi Nuh AS jawab keempat-empat tuduhan tadi. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, beritahulah kepada aku. Kamu nak kata macam mana? Beritahu kepada aku, sekiranya aku ni berada di atas kebenaran yang Tuhan aku berikan kepada aku, atas kebenaran, atas hidayah yang jelas, atas bukti-bukti, atas hujah-hujah yang datang daripada Tuhanku, dan Dia telah memberikan kepada aku rahmat. Bayinah tadi iaitu hujah-hujah akal. Wa atani rahmah, itu dia memberikan kepada aku kenabian. Maknanya bila kata kenabian ni wahyu dah. Di samping wahyu diberikan kepada aku ni panduan hidup syariat. Min indih, dari sisinya. Maknanya Allah SWT telah berikan kepada aku bukti-bukti yang kukuh tentang kebenaran agama tauhid dan kenabian, yakni wahyu-wahyu sebagai rahmat ataupun syariat sebagai peraturan yang membawa kepada rahmat. Fa umiyat alaikum, lalu menjadi kabur kepada engkau, menjadi tidak jelas kepada engkau. Anulzimukumuha, apakah patut kami nak paksa kamu sedangkan kamu tidak suka? Maknanya Nabi Nuh nak memberitahu kepada kaum dia, benda kebenaran yang aku bawa ni adalah benda yang jelas, benda yang jelas, dan aku telah menjelaskan kepada kamu dengan begitu nyata sekali, berdasarkan kepada hujah-hujah, berdasarkan kepada bayinah, dan sebenarnya tidak ada alasan pada kamu untuk kamu kata kami tak nampak, kami tak faham. Semuanya telah jelas. Jadi kami tidak akan paksa kamu. Maknanya semua itu jelas kepada kamu. Kamu fikir sendiri, dan kami tidak akan paksa kamu untuk ikut kami. Maknanya kami tidak akan mengambil tindakan yang keras untuk paksa kamu beriman. Maknanya keimanan kamu tu terserah kepada kamu sendiri. Kamu fikirlah akibat buruk tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, kamu yang telah syirik pada Allah Ta'ala ni, kamu fikir sendiri. Sebab apa? Sebab agama ni dia tidak boleh berdasarkan kepada paksaan. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu nak memaksa manusia itu sehingga mereka itu beriman? Tidak boleh. Allah Ta'ala tidak benarkan. La ikraha fid din. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala, wahai kaum aku. Nabi Nuh kata, aku tidak minta kepada kamu harta alaihi, kerana mentabligkan agama ni. Mana hal ini dia panggil menafikan halangan. Raf'ul mani, menafikan halangan yang pertama, iaitu menafikan halangan, iaitu
tidak ada alasan untuk kamu tolak ajaran tauhid yang aku bawa ni, kerana aku tidak mengambil upah, tidak mengambil yuran. Tidak minta daripada kamu supaya kamu dengar dan kamu bayar. Ataupun aku tidak pernah minta daripada kamu harta, kamu bayar dulu baru aku sampaikan kepada kamu. Tidak. Aku bagi dengan percuma, nasihat tu sepenuhnya dengan nyata daripada awal sampai Z. Dia tidak orang baca setengah orang lain. Tak. Dia mengajar satu benda tu, dia keping dulu dengan percuma. Lebih kurang dalam 2%, 5%. Lepas tu hak nak selebihnya kena mari ngaji. Dia ada kursus panduan khusus pula, ada grup khusus pula. Kena ada pelajaran khusus pula, kena bayar pula. Hak percuma ni hak bahagian promo. Hak lain tu selebihnya kena bayar. Jadi menyebabkan orang tak sih. Jadi sekarang ni tidak ada alasan untuk kamu tidak dengar apa yang aku sampaikan kepada kamu, kerana aku tidak minta upah. Daripada awal sampai akhir aku nyatakan dengan jelas semua wahyu Allah SWT, maka kamu kena dengar dan tidak perlu bayar apa-apa kepada aku. Kerana apa? In ajriya illa ala Allah. Upah aku ni hanyalah di sisi Allah Ta'ala. Mana aku ikhlas nak supaya kamu ni menjadi seorang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi walaupun Nabi ni seorang yang manusia seperti mereka, tapi aku ni ikhlas. Aku ni ikhlas. Mana tak sama aku dengan kamu tu. Jadi mereka tak dituduh Nabi ni manusia biasa. Makan minum tidak. Nabi ni dia ikhlas. Itu syarat nak jadi Nabi. In ajriya illa ala Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak usir orang-orang yang beriman. Mana kamu kata orang ikut kami ni orang yang bodoh. Tak mikir panjang. Dan kamu letak syarat kami yang lebih utama, kamu kena ketepikan. Orang-orang dhaif ni barulah kami boleh masuk dengar daripada kamu. Jadi Nabi Nuh diarah supaya jawab, aku tidak akan usir orang-orang beriman. Mana telah beriman ni dari kalangan orang dhaif, orang yang lemah, orang miskin ni, mereka orang beriman, aku tidak boleh usir mereka. Kerana apa? Innahum mulaqu rabbihim. Kerana mereka tu akan bertemu Tuhan mereka. Yang ni mereka tu sendiri adalah orang yang beriman dengan ikhlas. Mereka yakin pertemuan mereka dengan Allah SWT Tuhan mereka. Yang ni mereka telah beriman, mereka sedang menunggu ganjaran pahala di akhirat kerana keyakinan mereka. Jadi tak wajar aku nak usir mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tetapi aku nampaknya kamu adalah golongan yang jahil. Mana golongan yang tidak tahu tentang apa sepatutnya hak kamu buat. Kamu tidak tahu akibat buruk di akhirat nanti kerana penentangan kamu ni. Ataupun kamu adalah golongan yang jahil, maknanya kamu salah dalam menilai. Nabi itu mesti seorang malaikat kok. Pengikut-pengikut Nabi ni kena orang cerdik-cerdik, orang kaya dulu, barulah diakui sebagai agama tu betul. Itu kejahilan kamu. Kebenaran daripada Tuhan ini bukan kerana kemuliaan pengikut-pengikut, kekayaan orang yang membawa agama tu. Tak boleh nak ukur situ. Itu kejahilan kamu sebenarnya. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taraktuhum afala tadhakkarun. Wahai kaum aku, siapakah yang menolong aku daripada hukuman Allah kalau aku mengusir mereka? Maknanya aku tidak boleh turut kehendak engkau, aku tidak boleh tunduk kehendak kamu supaya mengusir orang-orang beriman yang ada ni, supaya kamu dapat ikut kami secara eksklusif ni, untuk ikut aku secara eksklusif ni. Aku tidak boleh mengusir orang-orang yang telah beriman itu. Kalau aku bertindak demikian, maka Allah SWT
akan hukum aku, maka pada ketika itu siapakah yang dapat menolong aku daripada hukuman Allah Ta'ala. Mana Allah SWT akan murka kalau aku usir mereka itu mengikut kehendak kamu. Allah Ta'ala akan hukum aku dan juga hukum kamu. Afala tazakkarun, tidakkah kamu cuba nak ambil pelajaran, beriman dan beramal. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib, dan tidak aku katakan kepada kamu di sisi aku ni ada khazanah Allah. Ini Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita benda-benda yang bukanlah menjadi syarat kepada kenabian. Benda-benda ni bukanlah menjadi syarat kepada kenabian. Maknanya orang-orang kafir ni mereka buat alasan bahawa nak menjadi nabi ni mestilah seorang yang kaya. Hal ini seperti mana kita baca dalam ayat yang ke-12 itu, fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak. Boleh jadi engkau meninggalkan sebahagian wahyu yang disampaikan kepada engkau dan dada kamu jadi sempit. Kenapa? Kerana mereka tu kata, mengapa tidak diturunkan khazanah, kan, pembendaraan daripada Allah Ta'ala untuk Nabi. Jadi mereka letak syarat, Nabi ni kena bawa harta benda, bawa kekayaan, barulah kita nak ikut. Jadi itu bukan syarat kenabian. Mana mereka telah terletak syarat ia mesti ada pada Nabi Nuh, barulah mereka nak ikut. Jadi Allah Ta'ala perintah supaya Nabi Nuh kata, ni semua bukan syarat-syarat nak jadi Nabi, bukan benda yang lazim pun, bukan benda yang mesti pun untuk menjadi Nabi. Yang lazim jadi benda yang mesti bila seorang itu jadi Nabi ialah dakwah tauhid, tidak minta upah, menyatakan agama dengan sejelas-jelasnya, menghilangkan syubhat, berhujah, berdebat jika perlu. Itu syarat Nabi sebenarnya. Kita baca Nabi ni mesti siddiq, benar, siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Itu sifat Nabi. Bukan kata Nabi itu mesti orang yang kaya. Sebab itulah Nabi Nuh kata, aku tidak kata kepada kamu aku ni ada khazanah Allah. Ada. Adanya kamu mesti beriman kepada Allah Ta'ala dan beramal soleh, barulah kamu akan mendapat ganjaran di akhirat. Wala a'lamul ghaib, ini pun nafi juga. Jadi seorang Nabi ni dia bukan tahu ilmu ghaib, sebab ilmu ghaib ni hanya di sisi Allah Ta'ala. Itu apa, benda-benda yang tidak jadi syarat kepada Nabi juga. Wala aqulu inni malak, aku tidak kata aku ni malaikat. Begitu juga aku tidak kata aku ni malaikat, maknanya bukan syarat malaikat dulu baru jadi Nabi. Nak jadi Nabi ni bukan syarat kena jadi malaikat, sebab malaikat ni dia pembawa wahyu je. Nabi itulah yang menyampaikan. Ataupun malaikat ni kalau dia mari bawa azab. Kalau malaikat diutuskan kepada manusia, itu berarti sudah dah. Maknanya segala hujah-hujah telah sempurna, manusia yang akan dibinasakan oleh Allah SWT. Itu maksud kedatangan malaikat. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Dan aku ni bukanlah orang yang kata kepada orang-orang yang kamu nampak mereka tu sebagai orang yang hina. Allah tidak memberi apa-apa kebaikan kepada mereka. Maknanya aku ni tidak letak syarat untuk menerima
apa pengikut aku ni sebagai orang yang kaya, orang yang bangsawan, orang yang mulia. Aku tak letak syarat lagu tu. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tihumullahu khaira. Aku tidak kata kepada orang yang kamu pandai hina, ya, kamu pandai sebelah mata, Allah Ta'ala tidak memberikan kepada mereka itu sebarang kebaikan. Aku tidak kata lagu tu. Maknanya pengikut aku ni, walaupun mereka tu miskin, walaupun mereka tu kamu pandai hina, mereka tidak ada kedudukan, aku tetap terima mereka sebagai pengikut, sebagai orang yang beriman, yang ikhlas pada Allah SWT. Maka sebab itulah kamu tidak boleh usir mereka. Aku tidak boleh usir mereka, kamu tidak boleh usir mereka, kerana mereka adalah orang yang ikhlas beriman kepada Allah SWT. Jadi semua mereka letak syarat tadi, Allah Ta'ala telah bantah dengan ayat 31 ni. Maknanya tanggapan mereka, Nabi mesti kaya, dah, mesti lebih daripada kami, sebab kami nak tupai. Itu sebenarnya mereka nak, kalau ikut agama ni mereka dapat keuntungan, kekayaan, mereka dapat ghanimah. Kalau kita buat persatuan lagu ni, dah sudah mau ikut, dah tak jadi lagu ni, dah nak kaya melalui persatuan mana boleh. Sepatutnya kita bila buat persatuan, nak pada jaga kebajikan, maknanya masing-masing kita ni orang yang pengasah pertubuhan kena habis pitih lah. Pakat-pakat tolong. Bukan kata kita buat pertubuhan kita dapat kekayaan, kita buat yayasan kita pula kaya. Tak mungkin, tak boleh lagu tu. Begitu juga nak tahu nak jadi Nabi ni, kena tahu segala benda gaib boleh ya, gapo ada dalam isi hati masing-masing. Tak boleh. Bukan syarat untuk jadi Nabi tahu ilmu gaib, sebab yang mengetahui ilmu gaib hanyalah Allah. Begitu juga Nabi kata aku ni tidak malaikat, bukan malaikat, maknanya aku ni manusia seperti kamu. Sebab nak bawa agama, nak bawa syariat yang dapat diamalkan, maka aku dulu kena buat. Pada Nabi tu dulu kena buat, kena semaya, kena berkahwin mengikut syariat, kena cari makan, kena apa, segala kehidupan dunia tu mesti dilakukan oleh seorang Nabi, supaya menjadi contoh tauladan kepada pengikut masing-masing. Barulah terbukti bahawa agama hak bawa tu agama yang sempurna, boleh diamalkan oleh semua orang. Tidak kata aku ni malaikat tolong nyapa, dah orang lain tu kamu buat sendirilah. Jadi orang akan kata tak apalah kamu malaikat, tak tingkat dengan agama. Kamu malaikat tak makan tak minum, kamu malaikat tidak bening, tak apalah. Jadi ada alasan kepada orang yang menentang. Bila agama tu dibawa oleh seorang Nabi, dan Nabi tu manusia, dan Nabi mengamalkan agama, maka semua orang kena ikut. Tidak ada alasan pun untuk siapa nak tolak. Kenapa? Kerana terbukti agama tu dipraktik sendiri oleh Nabi. Orang dhaif pun boleh ikut, maka orang kaya lebih-lebih lagi lah dia boleh ikut. Jadi tidak ada alasan untuk mereka tolak agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Allahu a'lam bima fi anfusihim. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yakni keikhlasan mereka tu Allah Ta'ala lebih mengetahui. Mana kamu tidak boleh nak ukur agama tu benar ataupun tidak kerana keadaan luaran mereka, keadaan mereka yang fakir itu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui akidah mereka yang benar, keyakinan mereka yang kukuh. Allah Ta'ala lebih mengetahui siapakah yang nak cari dunia. Kalau kira nak cari dunia, Nabi Nuh bukan yang kaya, dah, mereka tu orang miskin. Jadi kalau mereka ni nak dunia, nak kepada dunia, mereka akan cari pemimpin yang bawa dunia. Bila pemimpin tu tidak bawa dunia, Nabi Nuh tidak bawa dunia, jadi mereka tetap ikut juga dalam keadaan mereka fakir. Itu berarti bahawa mereka tu ikhlas menerima agama tauhid. Inni idzal laminaz zalimin.
Mana kalau aku kata seperti benda-benda yang kamu letak syarat sebagai Nabi, mana kalau aku kata aku ni ada khazanah gaib, aku ni ada harta benda kekayaan, kalau aku kata aku ni ada khazanah Allah Ta'ala, kekayaan yang melimpah-limpah, aku tahu ilmu gaib, kalau aku kata aku ni malaikat, kalau aku memandang hina orang-orang yang ikut aku ni seperti mana kamu pandang hina, kalau aku kata lagu tu aku ni orang zalim, mana aku ni orang tidak adil, tak mungkin lagu tu. Bila Nabi Nuh jawab, maknanya hak ayat kita baca tadi daripada ayat 28 sapalah kepada ayat 31 ni, ini semua adalah jawapan kepada kebodohan mereka hak tersebut dalam ayat 27 tu. Mereka ni kata lagu mana? Kata mereka ni setelah dibawa hujah-hujah yang nyata, mereka tolak. Ini dipanggil kedegilan. Inadu qaumi Nuh, kedegilan kaum Nuh. Kaum Nuh kata, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kedegilan kaum Nabi Nuh ni, mereka kata, wahai Nuh, kamu telah banyak bertikam lidah dengan kami, kamu telah berdebat dengan kami, berjawab. Kalau kita berjawab semacam fa aktsarta jidalana, panjang pula kamu duk berdebat. Dia kira Nabi Nuh duk berdebat dengan dia ni selama 950 tahun. Tahu kena berdebat balas macam. Sedangkan Nabi Nuh ni dia tidak berdebat dengan kata cara nak balas, tidak. Nabi Nuh hajat pada agama tauhid. Bila mana mereka tolak, berarti ada kemuskilan pada mereka, ada syubhat. Maka Nabi Nuh pun jawab syubhat. Jadi semua tu syubhat mereka lah. Mereka nak Nabi tu malaikat, mereka nak Nabi tu kaya, mereka nak pengikut Nabi ni mestilah orang-orang eksklusif sahaja. Tu syubhat-syubhat mereka yang perlu dijawab oleh Nabi Nuh. Tapi mereka kata Nabi Nuh cakap nak balas debat. Sedangkan maksud tadi, maksud penyampaian Nabi Nuh adalah untuk menjelaskan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Tapi mereka anggap Nabi Nuh ni cakap nak balas, nak petikan lidah. Dan mereka ni bukan setakat degil, menuduh Nabi Nuh hanya nak balas, mereka cabar pula, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Azab hak kamu memberi ancaman pada kami tadi, kalau kami tidak beriman kami akan diazab, wak mari selalu fa'tina, bawakan kepada kami azab yang kamu janjikan kalau kamu ni orang yang benar. Mana ni cabaran, penentangan mereka tu sehingga mereka cabar, minta disegerakan azab. Mari azab, dah kamu benar. Jadi mereka nanti tunggu. Azab ni tak mungkin berlaku. Mereka kata azab ni tak mungkin berlaku. Kalau kata kamu benar dalam dakwaan kamu, maka awak mari azab. Jadi bila tak mari tu, mereka katalah mung sebenarnya seorang penipu. Tu poin dia. Mana kamu orang yang dusta, kerana satu azab pun tak mari sekarang. Maka sebab itulah mereka cabar. Mereka berani cabar Nabi Nuh buat mari azab tu kerana mereka menuduh Nabi Nuh tu orang yang berdusta. Maka Nabi Nuh pun menjawab, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Nabi Nuh kata turunnya azab ni hanya urusan dari Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang dapat membawakan azab menimpa kamu. Azab kamu minta tu bukan daripada kuasa aku, bukan urusan aku. Dia akan membawa azab ni Allah. Sebab urusan aku apa? Menyampaikan kepada kamu agama, memberi amaran, memberi peringatan pada kamu, memberi khabar gembira kepada orang beriman, orang beramal soleh. Itu tugas aku. Maksud tugas aku tabligh. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Tidak ada yang menjadi tanggungjawab kepada Nabi ni melainkan hanya menyampaikan. Jadi nak hukum azab tu, itu keputusan Allah Ta'ala, bukan urusan aku. Itu kalau dia nak.
Maknanya Nabi Nuh nak cerita di sini bahawa Allah Ta'ala ni bukan nak azab manusia di dunia ni. Insya'a, kalau dia nak. Kalau Allah Ta'ala nak ni, dia boleh selalu tu. Orang tu syirik kufur, boleh selalu dia nak azab, tapi dia tak syirik. Ini orang panggil Allah Ta'ala memberi tempoh, muhlah. Allah Ta'ala memberi tempoh. Allah Ta'ala lebih sayang lagi pada hamba dia. Tak kira sekali hamba dia tu syirik, tu dia nak hukum. Sekali saja hamba dia tu zalim, maka dia nak hukum. Tidak, Allah Ta'ala memberi tempoh. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku ni mengatasi kemurkaan aku. Sebab mula-mula sekali disebutkan dalam surah Fatihah tu rahmat, Ar-Rahman Ar-Rahim, 2 kali diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Mana sifat rahmat tu lebih. Kataba ala nafsih rahmat. Allah Ta'ala telah wajib ke atas diri itu rahmat. Mana dia tidak akan azab manusia dengan mudah-mudah. Melainkan kerana kedegilan orang yang menentang dan juga mereka tu mencabar. Macam inilah faktina bima ta'iduna wa mari azab. Mana mereka telah cabar Nabi Nuh, mereka cuba nak menjatuhkan Nabi Nuh dengan kata, bila kamu tidak dapat bawa azab berarti kamu dusta. Jadi Allah Ta'ala boleh nak datangkan azab kepada kamu kerana itu bukan urusan aku. Tetapi kena ingat, wa ma antum bimu'jizin. Kamu tidak dapat mengalahkannya. Kamu tidak dapat mengalahkan Allah Ta'ala. Maknanya bila azab tu mari, kamu tidak dapat lari. Apatah lagi kamu nak mengalahkan azab tadi, nak menentang Allah Ta'ala, nak menyeka azab tadi. Kamu tidak akan terlepas daripada kepungin azab, dan kamu sama sekali tidak dapat lawan azab yang menimpa kamu. Nabi Nuh kata lagi, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidak berguna kepada kamu nasihat aku ni kalau aku saja yang nak menasihati kamu. Maknanya aku ni begitu ikhlas nak supaya kamu dapat kebaikan. Bersungguh-sungguh aku memberi nasihat, tapi nasihat aku kepada kamu dia tidak berguna. Sekiranya Allah Ta'ala nak menyesatkan kamu, maknanya Allah Ta'ala nak menyesatkan kamu ni, nak membiarkan kamu terpesong. Mana setelah daripada aku jelaskan kepada kamu agama dengan sejelas-jelasnya, kamu boleh fikir, ada ruang waktu untuk berfikir, tetapi kamu tetap nak kepada sesat. Jadi Allah Ta'ala nak menyesatkan kamu ni, maknanya setelah kamu dengan sombong, dengan takabur, dengan degil menolak, maka Allah Ta'ala akan tutup jalan hidayah pada kamu. Kenapa? Kerana kamu tolak. Maknanya akibat daripada mereka ni menentang, sombong, takabur terhadap seruan Nabi kepada mereka, Allah Ta'ala akan membiarkan mereka ni sesat. Hal ni dalam bab qanun hidayah kita baca itu di awal Baqarah, ayat khatamallahu ala qulubihim tu. Allah Ta'ala cok hati mereka. Kenapa? Kerana mereka tu telah pilih untuk tetap sesat dan mereka menentang pula Nabi tu. Jadi Allah Ta'ala kunci hati mereka. Bukan kata manusia ni dia jadi sesat kerana Allah Ta'ala telah kunci daripada awal hati dia, tidak. Manusia ni ada akal fikir, dia boleh mikir apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Tapi kalau dia sendiri buat buta, buat tak dengar, buat tak nampak, tutup telinga, lari daripada Nabi, lari daripada pendakwah, tak saya dengar. Jadi itu berarti mereka nak Allah Ta'ala pesukan mereka
Sedangkan hak asalnya Allah Ta'ala nak memberi hidayah pada mereka, ditunjukkan dengan jelas kepada mereka kebenaran seorang Nabi, betapa benar ajaran yang dibawa oleh Nabi, keikhlasan Nabi. Tapi mereka tak sedengar, menentang pula, berarti mereka nak supaya Allah Ta'ala pesukan mereka, jatuhkan mereka dalam azab api neraka. Itu kehendak mereka. Tak boleh nak buat apa lah. Maknanya aku tidak akan paksa kamu, kamu sendiri buat keputusan. Bila kamu buat keputusan nak tetap sesat, maka kamu selama-lamanya tidak akan mendapat hidayah. Tetapi kamu kena ingat, wa ilaihi turja'un, kamu akan balik, kamu akan balik kepada Allah SWT. Jadi kita kena ingat di sini bahawa kalau orang kafir itu sendiri memilih untuk tetap kufur, mereka menentang dengan Nabi, walaupun Nabi telah menjelaskan kepada mereka agama itu dengan jelas, berarti Allah Ta'ala nak menyesatkan mereka. Kenapa? Kerana mereka itu sendiri tolak, mereka nekat untuk kufur. Am yaqulu naftarah, Qul in iftaraitu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Apakah mereka tu nak kata iftarahu, Nabi itu mereka-reka, yakni wahyu ataupun agama? Qul, katakanlah, sekiranya dia, yakni Nabi itu mereka-reka, maka fa'alayya ijrami, maka aku menanggung, sekiranya aku mereka-reka letak atas nama Allah ajaran ni, sedangkan bukan daripada Allah, maka aku sendiri menanggung dosa kesalahan apa yang aku buat. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku ni bersih, tidak bertanggungjawab daripada apa yang mereka lakukan jenayah. Jadi ayat ni dia ayat ada dua pendapat berkenaan dengan ayat ni. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa hal ni Allah Ta'ala memberi komentar, maknanya umat Nabi Nuh ni, kaum Nabi Nuh, sama-sama mereka akan berkata, sama-sama mereka ni kecek, Nuh ni reka-reka ajaran tauhid ni, ajaran sembah Allah Ta'ala satu ni, Nabi Nuh reka-reka. Jadi mereka tu kecek sama-sama mereka. Maka Allah Ta'ala sapa kepada Nabi, supaya Nabi kata kepada mereka, Qul, katakanlah wahai Nuh, kalau aku mereka-reka, aku ni akan dihukum oleh Allah Ta'ala kerana kesalahan ni, kesalahan berdusta atas nama Allah, aku akan bertanggungjawab. Maknanya aku ni memang bawa agama daripada Allah, bukan daripada aku sendiri, bukan aku reka. Aku ni bawa agama daripada Allah Ta'ala. Kamu tak boleh nak kata aku reka-reka. Mana hal ini masih lagi dalam konteks dialog antara Nabi Nuh dengan umat dia. Maknanya Nabi Nuh ni, kalaulah Nabi Nuh ni seorang yang mereka-reka agama, Nabi Nuh tu sendiri akan dihukum oleh Allah SWT. Maknanya di sini Nabi Nuh ni dia faham bahawa kalau dia reka agama ni, dia sendiri akan menerima hukuman dari Allah Ta'ala. Maknanya tidak, maknanya tidak, Nabi Nuh benar-benar bawa agama dari Allah Ta'ala. Kamu je tuduh Nabi ni mereka-reka. Yang kedua, ada ulama kata ayat ni dipanggil jumlah mu'taridah, ayat selingan. Mana ayat pencelahan, tengah-tengah cerita Nabi Nuh tu Allah Ta'ala khitab kepada Nabi kita, Nabi SAW. Am yaqulu naftarah, apakah mereka tu, yakni kafir Quraisy, nak kata kamu mereka-reka ke agama, mana Muhammad ni nak reka-reka agama. Qul, maka kamu kena kata. Jadi hak mana tu lebih kuat? Ayat ni
tentang Nabi Nuh ataupun Nabi SAW. Dan ayat seperti ini kita baca dah di awal muka surat ni, kan awal muka surat ayat yang ke-13. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithlih muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Jadi kalau kita kata ayat ni dah khitab untuk Nabi, hadis sebenarnya dah khitab untuk Nabi. Mereka tu nak kata engkau mendustakan, mana tak mungkin sama sekali. Jadi hak ni Allah Ta'ala nak cerita bahawa wahai Muhammad, bukan kamu sahaja yang dituduh mereka-rekakan agama. Nabi Nuh dulu pun dituduh juga mereka-rekakan agama. Jadi ayat 35 ni masih lagi cerita Nabi Nuh, masih lagi ditujukan kepada Nabi Nuh. Maknanya arahan Allah SWT kepada Nabi Nuh untuk jawab, untuk menyatakan bahawa Nabi Nuh ni benar-benar bertanggungjawab menyampaikan agama dari pihak Allah Ta'ala. Supaya betul-betul daripada A sampai Z daripada Allah Ta'ala, tak ada sikit pun Nabi Nuh ni reka atas nama Allah, atas nama agama. Dia manusia ni tak, dia kira kalau nak laku bagi dia kena guna agama. Kena ayat lah. Macam orang nak jual air tawar dah, dibaca oleh 40 orang hafiz Quran dah. Nak selaku air tawar dia ni, dia kata tukar jahit ni pernah mimpi jumpa Nabi, nak suruh laku jubah dia tu. Dia orang akan salut dengan agama barulah laku. Kena ayat ni dari Allah, ni daripada agama barulah laku. Jadi mereka tu tuduh, jadi popok Nabi Nuh dia tuduh Nabi Nuh ni nak pengaruh, nak jadi pemimpin, nak rapah kepimpinan orang-orang pemimpin yang sedia ada. Nabi Nuh mari nak rapah ni, maka mereka akan kata Nabi Nuh ni reka atas nama agama, atas nama Allah Ta'ala, untuk tarik orang supaya sokong dia dan nak jatuhkan kami yang selama ni telah menjadi pemimpin. Itu tuduhan yang mereka buat. Sedangkan Nabi Nuh ni mari nak betul tauhid, bukan nak rapah kepimpinan orang-orang yang memiliki kuasa pada waktu tu. Ini orang panggil sentimen yang cuba dimainkan oleh penentang-penentang Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh diajar oleh Allah SWT supaya berani bertanggungjawab. Fa'alayya ijrami, mana kalau aku ni mereka-rekakan agama dah, atas nama Allah Ta'ala, aku sendiri akan bertanggungjawab. Aku sendiri akan bertanggungjawab menanggung dosa akibat mendustakan atas nama agama ni. Di sini kita boleh faham fa'alayya ijrami, aku yang menanggung dosa jenayah. Maknanya berdusta atas nama agama ni adalah satu jenayah yang besar. Jadi ayat tadi dah, mereka tuduh Nabi Nuh berdusta atas nama Allah Ta'ala, bahawa Nabi Nuh ni jadi, bahawa dia ni wakil Allah Ta'ala jadi Nabi. Jadi mereka tak percaya. Dan mereka tak percaya kerana mereka kata Nabi Nuh ni buat rekod bahawa dia tu Nabi Allah. Sedangkan tidak, kata mereka. Sebenarnya Nabi Nuh ni wakil dari Allah Ta'ala sebagai Nabi untuk membimbing umat dia. Jadi Nabi Nuh kata, kalau aku ni dah mereka-reka agama ni dah, aku dakwa aku ni menjadi Nabi walaupun sebenarnya aku bukan Nabi. Kalau aku kata lagu tu, kalau aku yang menanggung dosa jenayah, dosa kesalahan ni, hukuman itu aku akan terima di hadapan Allah SWT. Kalau aku reka atas nama Allah Ta'ala, maknanya di sini reka atas nama agama, atas nama Allah Ta'ala ni satu kejahatan yang sangat besar.
Sebab Quran kata ijram. Ijram ni kita baca sebelum daripada ni mujrimun. Mereka itu kaum yang berdosa, kaum yang melakukan jenayah, jarimah, jenayah. Ni orang panggil jenayah agama ni. Jenayah agama ni tidak dimaafkan. Macam contoh, mereka hadis nak jual produk, dia kata ni barang Nabi, ni tukar Nabi, nak suruh orang ikut dia. Jadi sandarkan kepada agama benda yang dusta, ini adalah jenayah yang berat sekali. Dusta. Supaya ni lah, kalau atas dunia ni orang tu menyamar jadi penguat kuasa, jadi polis ke apa dak, pakai uniform polis, sampai orang, sekat orang. Jadi itu kesalahan yang besar. Kerana mendakwa jadi polis, sedangkan dia tidak polis. Itu kesalahan yang besar. Ni dakwa sebagai Nabi, dakwa benda ni diajar oleh agama, sedangkan tidak, itu kesalahan yang besar juga. Fa'ala ya ijrami, aku akan tanggung kalau aku berdusta. Maknanya Nabi Nuh kata, aku ni memang daripada Allah, Rasul daripada Allah, bawa wahyu Allah Ta'ala. Kalau tidak, aku akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku bersih daripada apa yang kamu lakukan kesalahan. Maknanya aku ni suci, aku bersih, aku bebas daripada tuduhan jahat kamu. Maknanya menuduh Nabi tu orang berdusta, itu kesalahan yang besar juga. Macam kita kata, kita seorang yang ada CJ, ada degree, ada ijazah untuk mengajar agama, baca Quran, baca hadis dengan betul, ajar mengikut kefahaman yang tepat betul, kaedah-kaedah seperti yang digariskan oleh ulama. Tiba-tiba ada seorang dua ni kata kita ni buat ajaran sesat, mengajar benda kara. Jadi hak tuduh tu bersalah, sedangkan kita ngajar betul. Jadi wa ana bari'um mimma tujrimun, aku ni bebas daripada kejahatan kamu. Maknanya kejahatan kamu apa? Menuduh Nabi yang ikhlas sebagai pembohong, salah juga. Menuduh Nabi yang benar ni sebagai pembohong, itu adalah kesalahan juga, sebab tuduhan jahat. Kalau kata tuduhan berzina, tuduhan mencuri, itu salah dah terhadap orang bersih. Menuduh orang beriman, menuduh Nabi ia ikhlas mendakwahkan kebenaran sebagai orang yang salah, itu lebih besar kesalahan lagi. Jadi di sini kita boleh faham, berdusta atas nama agama, seperti mendakwa jadi Nabi, itu kesalahan besar, ijram. Begitu juga menuduh orang yang benar dalam menyampaikan ajaran Nabi, menuduh dia sebagai seorang berbohong, itu pun kesalahan yang besar juga. Tak boleh. Kemudian oleh kerana mereka ni banyak menentang, dan mereka tu sendiri cabar supaya azab tu mari, maka Allah SWT memberi panggil tasliyah kepada Nabi. Jadi ayat sebelum pada ni, am yaqulu naftarah, itu syakwa dia panggil, rungutan. Rungutan orang yang menentang Nabi. Maka Allah SWT jawab rungutan mereka terhadap Nabi ni, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumik. Allah Ta'ala memberi tasliyah, nak menenangkan hati Nabi Nuh, maka diwahyukan kepada Nuh bahawa tidak akan beriman daripada kaum engkau itu. Maknanya selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah ni, tidak ada yang beriman illa man qad aman, melainkan hak mana telah sedia beriman. Maknanya tak akan bertambah dah, tidak akan bertambah dah kaum dia hak nak beriman, melainkan hak sudah sedia ada ni beriman. Mana tak ada harapan dah orang lain itu akan beriman. Maknanya seolah-olah Allah Ta'ala nak memberitahu, sekarang ni habislah waktu kamu nak berdakwah pada mereka, tak ada dah. Kamu berhentilah.
Maknanya setakat hak ada ni lah hak beriman. Hak lain itu tak ada harapan dah. Mereka telah tutup pendengaran mereka, mereka telah butakan mata mereka daripada melihat kudrat, daripada mendengar wahyu Allah Ta'ala. Maka bila begitu, fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka janganlah kamu berduka cita dengan apa yang telah mereka buat. Itu arahan daripada Allah SWT supaya Nabi Nuh ni terima sahaja pengikut sebanyak mana hak ada tu. Jangan berharap lagi mereka tu akan beriman, dan tidak perlu kamu sesal duka cita kerana kekufuran mereka. Arahan yang kedua, wasna'i fulka bi'ayunina wa wahyina, dan kamu benalah, buatlah kapal bahtera dengan perhatian kami, dengan penjagaan kami, dengan penglihatan kami, wa wahyina, dengan panduan hidayat daripada kami. Maknanya kami akan ajar kepada kamu buat kapal. Ni pada langkah-langkah untuk menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan orang beriman daripada azab Allah Ta'ala bila mana azab tu akan menimpa orang yang engkar. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun, jangan engkau minta mereka tu mendapat rahmat. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, janganlah engkau berunding dengan aku, berbicara dengan aku, berhubung dengan orang yang zalim. Maknanya mereka yang menentang kamu tu, yang degil tu, tak usah kamu pujuk, tak usah kamu duk ajak mereka untuk beriman lagi. Habis dah. Maknanya tutup faedah mereka ni. Mereka tidak akan beriman. Boleh kamu nak berbicara dengan aku pasal orang-orang yang tetap degil kufur tadi. Kenapa? Innahum mughraqun, kerana mereka tu akan ditenggelamkan. Maknanya siapa suk ni rahmat tetap ada dalam hati Nabi Nuh. Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala kata bolah duk kecek berunding dengan aku berkenaan dengan orang zalim. Maknanya tak salah kamu nak tunjukkan sifat rahmat kamu, saya kamu, kasih belah kamu kepada mereka untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah Ta'ala. Bolah, sebab mereka tidak ada harapan untuk beriman, dan mereka itu akan karam, akan tenggelam. Jadi sampai tahap tu Nabi Nuh ni saya kasih kepada umat dia, tapi umat dia tetap menentang. Jadi arahan daripada Allah SWT supaya Nabi Nuh bina kapal. Maka dalam ayat berikut ni Nabi Nuh pun binalah kapal. Jadi bila Nabi Nuh bina kapal ni, marilah episod seterusnya cerita Nabi Nuh ni, penentangan hak lain pula. Daripada segera minta azab, dia mari kepada istihza, mempersendakan pula. Tu insya-Allah kita akan tengok pada minggu akan datang apa yang baik dari Allah SWT, apa yang salah dan silap tu daripada kelemahan diri hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.